وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. Yang berzuhud Tuan Pengurusi Surah An-Nasriyah, Pakcik Nan, saya tak ingat nama betul lah, tapi alias Pakcik Nan lebih mesra. Kemudian Haji Nur Rahmat, seluruh jawatan kuasa, kepada tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, sahabat-sahabat dan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan diberi kesempatan dan juga peluang kepada kita dapat sama-sama kita bertemu lagi di dalam kuliah bulanan kita. Alhamdulillah, kita berehat 24 bulan maksudnya tidak berkuliah. Alhamdulillah dapat pada malam ni kita bertemu. Mudah-mudahan kita dapat bertemu khususnya pada pengajian yang akan datang, insya-Allah, ya. Mudah-mudahan dengan pengajian kita, majlis ilmu kita pada malam ni, mudah-mudahan Allah Taala angkat segala musibah, balak jauh-jauh daripada kita. Amin. Mudah-mudahan kita dapat hidup seperti sedia kala, dapat melaksanakan ibadah kepada Allah SWT tanpa ada sekatan dan juga SOP, ya. Kita harap gitulah. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati oleh Allah SWT, bagi meneruskan pengajian kita pada malam ni bersama-sama, kita mulakan majlis dengan baca kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا عنه من علوم في دارين آمين. Idaman penuntut pada menghuraikan segala yang kusut. Pada bab tayamum, pembatal tayamum. Kita telah sebut berkenaan fardu tayamum dan juga sunat tayamum yang lepas. Tak tahu kita ingat lagi. Dah lama dah. Saya pun murajaah balik, tengok balik, kalau ada yang terlupa, ya. Termasuk pembatal tayamum iaitu perkara-perkara yang membatalkan tayamum, ya. Apakah perkara yang membatalkan tayamum? Adakah sama macam perkara yang membatalkan wuduk, ya? Membatal wuduk dengan batal tayamum adakah sama, ya? Batal tayamum dengan 3 sebab. Dengan 3 sebab perkara yang membatalkan tayamum, ya. Yang pertama, segala perkara yang membatalkan wuduk ialah juga membatalkan tayamum. Itu mudah kita faham, ya. Ada berapa perkara yang membatalkan wuduk, ya? Keluar angin, ya, kentut lah, kemudian keluar sesuatu daripada 2 jalan, kubur dan dubur. Kemudian bersentuhan kulit laki dan perempuan yang bukan mahram, menyentuh kemaluan, ya.
Dan beberapa perkara yang kita sebut yang lalu berkenaan dengan perkara yang membatalkan wuduk. Sama juga perkara yang membatalkan tayamum. Dari sudut persamaan yang pertama ni. Kemudian yang kedua, mengetahui ada air pada orang yang bertayamum kerana tak ada air sebelum masuk mengerjakan sembahyang atau tengah menyebut ra akbar. Kalimah ra pada huruf ra pada akbar. Maknanya mengetahui ada air pada orang yang bertayamum. Kerana yang perkara yang kedua ni yang membatalkan tayamum sekiranya ada air. Sekiranya ada air. Kalau ada air, tak boleh dah tayamum. Sebelum nak tayamum tu ada air, tak boleh tayamum. Sebab syarat tayamum mesti tidak ada air. Ya. Ataupun tak ada air. Kan? Maknanya dekat-dekat nak solat tu ada air, automatik. Ya. Automatik batalnya tayamum. Ya. Tak tunggu kentut. Tak tunggu perkara yang batalkan wuduk. Maknanya dia automatik terbatal. Idza wujidal ma' fa batalat tayammum. Apabila adanya air maka batalnya tayamum. Itu kaedah. Maknanya kalau sebelum habis akbar, bila Allahu akbar, maknanya tiba-tiba ada air. Mana terus dah sembahyang, tak ada batal. Tadi kan sebelum kalau belum lagi. Kalau belum lagi boleh batal tayamum. Kalau sudah tu terus jelah. Terus jelah. Itu kena yakin, itu syarat tu dia kena yakin. Dia kena yakin kalau ada dia waham, ada waham. Contohnya dalam tengah semayang, dah ada air dah. Maka dia tu tak boleh, dia tak boleh teruskan sebab dia tidak ada keyakinan situ. Dia ada waham, dia sangkaan je dah ada air, maka bukan batal. Kalau cerita sudah habis tu, solat tu, tu lain cerita. Ini dalam keadaan solat tu. Nanti kita akan sebut. Kalau belum bagi habis akbar tu ada air, batal. Tapi dah akbar, sudah jalan, tiba-tiba ada waham dengar bunyi ada air. Jadi kena batal. Batal je, batal. Batal dan nak batalkan semayang tu. Batalkan semayang tu dia kalau dalam kaedah lain lah. Kalau kaedah ada kaitan tu masa kita tengah semayang tadi air mu. Kalau kata tadi dah berputus sebelum akbar kita boleh dah batal. Tapi kita dah semayang, kata kita semayang doa kita dah apa semua, tiba ada waham, ada perasaan, ada syak sangka ada air. Macam mana nak batalkan semayang tu? Dia ada kaitan. Kita niat batal. Niat batal semayang. Itu adab untuk batalkan semayang, niat batal. Niat kita batal semayang keluar pada solat. Niat keluar solat. Keluar solat daripada solat. Macam mana tu? Itu adab, niat hati lah. Maknanya sekarang ni kita bincang saya dengan bawah sana. Ini memang suka ngasih. Tapi nak tahu, tadi bila kita tayamum, tiba tak ada air, alasan tayamum tak ada air. Tapi bila ada air, kita dah semayang. Nak membatalkan semayang tu, cara mana membatalkan semayang tu tak? Dia ada kaitan tu. Batal semayang tu dengan kita niat keluar pada semayang. Macam niat tu, saja guna keluar semayang. Kita niat, gitu. Dalam perkara lain pun kalau kita pun ada, contoh kita terdesak ke apa. Sekarang ni Allah Akbar. Saya pun dah rokok contoh tu. So tiba-tiba dengar bunyi air. Niat je lah. Niat untuk kita keluar semayang. Begitu je. Niat je. Tak ada niat lain. Kan macam ni tak? Ni bukan wuduk tak? Tadi ni kan. Kita dah ada bunyi air. Nak keluar dari semayang tu, kaedahnya kena bagi Assalamualaikum. Kita nak keluar dari semayang. Baru boleh keluar semayang. Tidak tak boleh keluar semayang. Itu yang saya faham lah. Kalau niat tu macam mana niat tiba-tiba kita betul keluar. Jadi dari segi
dari segi ilmu yang saya tahu itu, saya ilmu tu kenalah kita memberi salam. Mana kita nak patah nak berhenti di sana tu, Assalamualaikum, kuat ke pelan tu beri salam kan. Sekali tak boleh 2 kali. Baru kita boleh keluar. Kalau kaedah saya sujud tuan guru kan, yang mengajar sebut ni memang dia kata niat. Niatlah. Niat untuk keluar sebenarnya. Tak payah bagi salam. Niat saja. Sudah memadai, itu adab. Adab kita untuk keluar pada solat. Ya. Saya lain pula ilmu juga. Kita bagi salam dia pasal cikgu guru cakap bermulanya solat tu diakhiri dengan salam. Jadi kita nak akhir sembahyang itu kena salam. Itu yang ialah dia guru bercakap tu berasal daripada ilmu dia lah kan. Jadi ustaz berkata niat. Okey, tu ada mana bila saya tambah ilmu saya niat sebelum salam. Belum nak keluar tu niat. Aku nak keluar dari sembahyang bagi salam. Okeylah. So kita teruskan yang ni, yang kedua tu ya. Sekalipun air itu sedikit, cukup buat untuk seorang. Air itu sedikit. Contohnya kalau sekiranya ada air tapi ada sedikit air, cukuplah untuk seorang untuk berwuduk. Sedang yang bertayamum itu ramai. Nak bertayamum tu ramai, jemaah ramai, ya. Demikian juga waham ada air seperti dilihatnya ada pasukan pengembara datang menuju ke tempat ia berada atau dilihatnya kunang-kunang. Ya. Apa maksud kunang-kunang ni? Bahasa lama. Dalam bahasa Arab disebut sarabun. Iaitu berupa berkelip-kelip di atas jalan waktu panas. Macam kalau kita tengok waktu panas dekat batu dia ada gelembung-gelembung, fata morgana, gelembung-gelembung kan. Macam ada air. Ya. Ini tempat yang panas. Tengok macam padang pasir tu dia nampak kekunang-kunangan. Ya. Kalau yang betul bahasa Melayu lain daripada kunang-kunang, saya ikut. Ini dari segi bahasa lah untuk kita faham. Disangkanya air. Disangkanya air. Tengok dia tu disangkanya air. Ini semua membatalkan tayamum. Batal juga. Sebab sangkaan tu ada air. Batal. Walaupun tak ada air. Walaupun tak ada air tadi. Tapi sangkaan dia. Dalam sangkaan dia ada. Jadi tu batal juga. Batal juga. Jadi kalau tengah solat tu dia ada waham je, lagilah batal. Kalau tak solat pun boleh batal. Ya? Dalam keadaan tak solat pun batal, apatah lagi ketika mana solat. Ya. Air sedikit pun batal. Air sedikit, kalau air sedikit pun disebut sekali untuk seorang. Untuk seorang berwuduk batal. Maknanya air sedikit dia banyak mana sedikit, tak ada kata dia. Sedikit tu tak sebut sedikit, tapi disebut cukup untuk berwuduk. Kalau kita kata kalau kita kata secawan yang Tok Guru tunjuk macam mana nak menjimat kain, nak ambil wuduk pun, walaupun secawan ni pun cukup untuk ambil wuduk, dikira juga. Tapi itu kalau ambil secawan ni kena ikut mazhab lain. Mazhab sini dia cukup. Mazhab lain cukup satu cawan. Satu gelas tu. Tak ada pula disebut ni, disebut kena berapa banyak air. Mana disebut ada air tu. Walaupun sedikit. Adapun orang yang bertayamum kerana sakit. Tadi tentang tak ada air. Kalau kita lah tak ada apa-apa uzuran, maka cara tadilah. Kemudian kalau dalam keadaan orang sakit, kerana sakit dan seumpamanya tidak batal tayamumnya dengan melihat air. Orang sakit dengan sebab tak boleh kena air. Bukan sebab air tak ada. Air ada. Air ada. Cumanya tak boleh kena air. Sebab apa tak boleh kena air? Sebab dalam keadaan dia cedera, luka. Apabila kena air mendatangkan mudarat. Begitulah kalau mudah doktor menasihatkan tak boleh kena air. Kalau kena air lagi teruk, luka dia lagi bertambah, menanah dan sebagainya. Ya.
Maka orang yang mengetahui ada air dan sebenarnya ada air wajib mengambil wuduk dan sembahyang. Ya. Orang yang mengetahui ada air, memang dia tahu ada air, kan? Ataupun dah ada air kembali, ya. Sebenarnya ada air wajib mengambil. Mana dia kena ambil air sebagai macam biasalah untuk mengambil wuduk, ya. Kalau dah ada air tak perlulah untuk bertayamum, ya. Maka syarat tadi terbatal lah, dengan sebab ada air, ya. Kalau orang sakit tu lain, dia masalah lain. Dan orang yang waham itu setelah ia mencari didapati tidak ada juga air, kenalah ia bertayamum sekali lagi dan sembahyang. Kalau macam orang waham tadi, dia kata nampak kunang-kunangan macam ada air, kan? Macam ada air tu batal tadi, waham dia. Kemudian dia pergi tempat tersebut, kita tempat tersebut tengok-tengok, oh tak ada air rupanya, kan? Aku sangka tadi ada air, kan? Dia dah tengok tempat tu tak ada air, jadi dia nak semayang, dia kena bertayamum, ya. Kena bertayamum balik, ya. Ketayamum tadi batal lah, ya. Pada tayamum yang awal tu batal lah. Sebabkan pada hemat dia, pada hematnya ada air. Bila pergi tak ada air, kena tayamum sekali lagi. Dia kena tayamum lagi sekali. Sekali lagi. Tentang lepas atau gugur, ya, fardu orang yang sembahyang bertayamum kerana tiada air, itu air ada huraian, ya. Tentang orang yang gugurnya fardu, maknanya selesainya sembahyang fardu ni, nak sembahyang fardu ni, mana ada, disebut huraian dia. Yang pertama, jika berlaku demikian itu di tempat yang biasanya, tempat biasanya memang tidak ada air di situ, memang tempat tersebut memang biasanya tak ada air, ya. Kita pergi mana-mana memang tempat tu tak ada air, tak ada air, tak ada sumber air, tengah-tengah, mungkin di tengah padang pasir dan sebagainya, tak ada air. Gugurlah fardunya, tidak dituntut mengulangi sembahyang lagi. Di situ dia bertayamum lah. Bila tak ada air, dia bertayamum. Jadi dia semayang. Bila semayang, selesai semayang, dia meneruskan perjalanan dan sebagainya. Lepas tu ada air, dia tak perlu ulang lah. Dia tak perlu ulang tempat, sebab memang tak ada air di situ. Tempat yang biasa tak ada air, ya. Jadi ada juga perbincangan, tuan-tuan, perbincangan di dalam ni. Saya tak pasti, tak masuk lagi ke, tentang air yang ada kegunaan. Atau kita dah sebut sebelum ni, air yang contohnya ada air, tuan-tuan, ada air. Bukan tak ada air, ada air, tapi air ni keperluan untuk kita. Contohnya air ni, kan, air mineral ni keperluan untuk minum, kan. Kalau kita kata ambil wuduk ni sekarang, kita tak boleh nak minum, sebab tak ada air lain, melainkan ini ada air untuk minum, kan, ataupun untuk kegunaan kita, maknanya keperluan yang mendesak lah, jadi dibolehkan, diharuskan untuk kita bertayamum, sebab tak ada lah ini ada air, ya. Tapi kalau ada air itu untuk lebih daripada cukup untuk mengambil wuduk tu, tu tak apalah. Ini sekiranya untuk hanya keperluan untuk minum saja, makan minum. Itu ada huraian lah, huraian lain dalam kitab lain. Tapi kita ambil yang ini yang asasnya, ya. Kemudian yang kedua, tempat itu terkadang-kadang ada air. Tempat yang kadang-kadang ada air dan terkadang tiada air, sama banyak lebih kurang lah. Kadang ada air, kadang tak ada air, tak seronok mana nyebut air ni, kena sebut air juga.
Antara ada dengan tiada. Tempat tersebut ada air, kadang ada, kadang tak ada. Tak mandang. Gugur juga fardunya. Gugurnya fardunya tidak dituntut mengulangi sembahyang itu. Maksud gugur fardu ni dia bertayamum, kan? Dia bertayamum, dia sembahyang, maka tak perlu dia ulang lah. Pasal tempat tersebut kadang ada air, kadang tak ada air. Kemudian yang ketiga, jika sembahyang itu di tempat yang biasa ada air, tiba-tiba masa ia berada di situ tidak ada air, ia pun bertayamum dan sembahyang, maka tiada gugur fardunya, dituntut ia mengulangi sembahyang itu apabila ada air, kerana sembahyangnya itu meraihkan atau menghormatkan waktu saja. Mafhum daripada Bajuri. Ini ada pandangan. Pandangan ketiga kata kalau tempat tu biasanya ada air, biasanya ada air, tiba-tiba tak ada air, mana banyak ada air daripada tak ada air, maka bila dia pun bertayamum, lalu dia solat, kemudian ada air, kan? Jadi dikira tempat tu dia, bila ada air dia kena ulang. Ini pandangan yang ketiga. Pandangan yang ketiga. Dia kira masa datang, katakanlah kita Abu Pendiak ni ada air. Biasa ada air. Air datang nak sembahyang, air tak mandang. Tak mandang. Jadi kita nak ambil kira waktu sembahyang. Katakanlah waktu Zuhur. Nak sembahyang Zuhur, tak habis waktu. Air paik tak mandang lah. Tak ada air. Kira kita ada air. Jadi sampai habis sembahyang pakai tayamum lah. Tayamum, habis waktu Zuhur ada pula air. Adakah yang dia kata ulang balik sembahyang Zuhur tu ataupun macam mana? Kalau pandangan huraian yang ketiga dia kata ulang. Sembahyang Zuhur tu kena ulang balik. Ulang sembahyang Zuhur. Dia ambil kira sebagai menghormati waktu. Menghormati waktu saja. Okay. Ini tentang walaupun habis waktu Zuhur. Itu nak tahu tak ada kata aku dah sembahyang dah. Tapi dia ada huraian. Tapi ini pendek. Pendek huraian. Bukan kitab lain ada ni huraian. Tapi yang sakat ni yang dibagi faham kita begitu. Maknanya yang semayang kita tu menghormati waktu. Bila ada air kita kena solat kembali. Dalam waktu. Kalau solat tu luput, maka tak perlulah. Dalam waktu tu. Menghormati waktu. Kalau masih lagi lah waktu Zuhur. Tapi saya kata tadi, kalau kita datang tak ada air, nak sembahyang Zuhur, pakai tayamum, habis waktu Zuhur, masuk asar, baru datang air. Jadi waktu Zuhur tu adakah jadi sebagai menghormati waktu ataupun gugur? Dia waktu dah habis gugur. Waktu habis gugur. Kalau sekiranya ada waktu lagi, kalau ikut faham saya ni dah. Kalau ada waktu dia kena mengulangi solat tersebut. Okey. Kena faham juga kadang-kadang. Itulah memang. Kerana dia permasalahan memang dia banyak. Dia punya banyak berangkai. Fiqh banyak berangkai. Kemudian tayamum kerana sakit. Tadi tentang tak ada air. Tadi tentang masalah tak ada air. Ini tentang orang yang sakit. Bukan tak ada air. Air ada tapi dia tak boleh kena air. Tak boleh menggunakan air. Orang yang sakit badan. Orang yang sakit tiada boleh kena air menurut kata doktor. Mestilah tanya pandangan orang yang lebih pakar. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang lebih mengetahui, sekiranya kita tak tahu. Tak tahu kita bertanya orang yang lebih pakar. Macam sakit ni kan, tentang kesihatan ni elok tanya pakar, itu doktor. Sakit doktor Islam, doktor Islam. Tak kira bidang. Doktor tanya doktor Islam ni, doktor Islam pun boleh juga tu. Dia macam mana? Boleh, tak salah. Kalau benda tu tak ada bertentangan, boleh.
Jika kena airnya saya mudarat, mudarat badannya atau anggotanya. Tu sudut tak boleh tu, dikira dari segi mudarat. Haram atasnya menggunakan air, bahkan wajib ia bertayamum. Haram ni boleh inilah, boleh membinasakan badannya, boleh menjadi penyakit tu teruk, ataupun boleh membawa kepada kematian. Kematian, itu tak boleh. Bersandarkan hadis Jabir, pada zaman Rasulullah SAW. Saya baca dalam kitab Fiqh Manhaji, Itu kalau orang lukis, Ustaz ya. Lukis dia macam mana lukis tu? Kadang-kadang kalau yang terlantar ke hospital tu, bolehlah kita kata tayamum. Kalau nak ambil faham ni orang lukis. Lukis dia contoh dekat kaki dia. Bukanlah cuma kaki, sikit je lukis tu. Kalau kena air, lukis dia meribuk teruk lagi lah. Lagi lambat baik dah lukis meribuk tu. Jadi kalau dia ambil sembahyang dia balut supaya jangan kena air. Bahagian itu tak kena je. Tak ada tayamum tapi ambil uduk, tapi bahagian tu kita ambil contohlah, ambil ikat balut dengan plastik yang kena air. Adakah bahagian itu tak kena air sembahyang tu? Contohnya macam ni, orang yang kecil manis dia tak ada lukis. Lukis kena biasa dia kena air, habis dia lagi kuat lah. Tapi dia kena wajib sembahyang. Macam tu kena tayamum juga, kena duduk. Ini kilap dia sikit. Tak apa, nanti saya jawab. Ada kita ada masuk jabat balutan. Kita ada masuk bab balutan. Saya sambung tadi berkenaan dengan dalil yang mengatakan wajib bertayamum sekiranya luka. Itu untuk menjaga diri daripada binasa. Daripada Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, kami telah keluar bermusafir. Tiba-tiba salah seorang daripada kami kepalanya terkena batu lalu melukakannya. Kepalanya luka sebab kena batu. Kemudian ketika tidur ia bermimpi yang menyebabkan berhadas besar. Dah luka kena pula bala berhadas besar pula, Dan apabila bangun, dia bertanya kepada para sahabatnya, adakah kamu dapati keringanan, iaitu keizinan, rukhsah? Tanya pada sahabat, adakah kamu dapati rukhsah bagiku untuk bertayamum? Mereka menjawab, kami tidak mendapati keringanan untuk kamu berbuat demikian kerana kamu mampu menggunakan air. Kawan kata, kami tengok kamu ni mampu untuk menggunakan air, tak ada rukhsah, tak ada keringanan bagi kamu. Lalu dia pun mandi, kemudian mati. Mandi. Dalam keadaan dia kepala tu cedera, dia gunakan air juga. Sebab tanya kawan-kawan kata, kamu boleh guna air. Lagipun tak ada rukhsah untuk orang macam kamu. Dia mati. Apabila kami sampai kepada Rasulullah SAW, kami menceritakan apa yang berlaku. Lalu Rasulullah SAW bersabda, mereka telah membunuhnya dan semoga Allah membunuh mereka. Nabi marah. Maknanya Nabi cakap itu, Nabi marah pada sahabat yang pandai-pandai keluar fatwa, keluar pendapat, tak bertanya orang yang lebih mengetahui. Kenapa mereka tidak bertanya apabila mereka tidak tahu? Sesungguhnya ubat kepada kesamaran atau kekeliruan itu ialah bertanya. Itu ubat kepada kesamaran, tak tahu, iaitu bertanya. Sesungguhnya memadai dengan dia bertayamum dan membalut lukanya dengan perca kain. Kemudian dia menyapu di atasnya dan membasuh seluruh badannya. Ini hadis daripada Jabir dalil yang mengatakan wajib. Wajib kalau anggota tu luka, wajib untuk disapu dengan tayamum.
Sekiranya ia ada hadas besar dan hendak sembahyang, kena buat 2 kali tayamum. Kalau keadaan tadilah macam Jabir tadi kan, hadas besar dia kena bertayamum 2 kali. Yang pertama dia niatkan bertayamum untuk menggantikan hadas besar. Dan yang kedua dia bertayamum untuk dia menunaikan solat. Satu untuk mandi hadas dan satu untuk ganti wuduk. Yang demikian sahlah sembahyangnya, tiada kena qada. Ya. Dalam keadaan orang sakit. Itulah cara. Tapi kita ada kaedah bagaimana anggota yang sempurna tu. Ya. Kalau anggota yang sempurna tu dia kena ambil semayang je. Kena basuh. Katakan tadi tangan dia yang luka ataupun berbalut simen, ya. Muka dia tak kena balut, dia kena ambil wuduk juga, basuh muka. Kemudian tangan ni kadar mana tangan yang dibalut, kan? Kalau kata kadar sini sampai sini, kan? Mana sini ni sapulah dengan air, ya. Sapulah dengan air. Ini ambil wuduk seperti biasa. Kepala, kemudian kaki, ya. Jika tangan ni tadi, ya, berbalut tadi, selepas daripada sama ada dia sapu dulu tayamum ataupun dia dibasuh dulu tempat yang maknanya tidak dibalut tadi, ya. Anggota yang tak kena balut dibasuh sikit, kemudian yang selebih itu dia bertayamum. Tayamum muka dan juga tangan, kedua tangan, untuk menggantikan anggota yang tak boleh kena wuduk. Dia 2 anggota tayamum. Maknanya tepuk 2 kali tepuk, ya. Tepuk yang pertama, mula kita nilah sediakan debu. Debu tu kena adalah debu. Debu yang suci. Kalau sekarang ni debunya ada jual. Dia jual di kedai kitab, kedai di farmasi ada jual. Boleh tanya, ya, debu tayamum. Maknanya bila kita sediakan debu tersebut dalam talam ke ada tempat, kita tepuk kali pertama, kita niatlah, niat untuk istibahat solat, menggantikan untuk mengharuskan solat, dan istibahat solat. Kemudian kita nipiskan, kemudian kita sapu yang pertama di muka, ya. Dia tak perlu gosok macam itu macam air, dia tak perlu, dia hanya sapukan. Kemudian buang baki yang ni, kemudian tepuk yang kedua untuk tangan kanan, kemudian tangan kiri. Selesai. Itu saja anggota. Sekalipun menggantikan hadas besar, itulah cara bertayamum muka dan juga kedua tangan. Kata guling-guling, tak kena hadas besar, tak tafati. Jangan salah faham guling-guling. Ada juga dalam hadis Nabi, yang sahabat dia pergi guling-guling dalam di debu pasir, ya, dia faham gitu, kan. Lalu Nabi ketawa, Nabi kata bukan cara begitu, kan. Maknanya digantikan dengan tayamum muka dan juga kedua tangan, ya. Kemudian sakit anggota. Tadi sakit badan, ya. Ni sakit anggota. Badan ni macam ni lah. Hadas berkaitan dengan hadas. Kalau bukan anggota wuduk tu dia tak ada masalah. Tapi kalau melibatkan hadas, dia kena ganti dengan bertayamum. Kalau anggota, ada anggota berkait dengan anggota wuduk, ya. Orang yang anggotanya sahaja sakit tidak boleh kena air, ya. Sekiranya ada hadas besar, wajib ia bertayamum ganti daripada anggota yang tak boleh kena air itu.
Jadi dia anggota yang tak boleh kena air, wuduk tu tadi dia kena ganti dengan bertayamum. Lepas itu wajib ia membasuh anggota yang baik, tak sakit, dan boleh basuh dahulu kemudian bertayamum, yakni tiada disyaratkan tertib pada hadas besar. Sama ada bila nak basuh dengan air dulu pun boleh, ataupun nak bertayamum dulu boleh, baru basuh dengan air boleh. Di situ dia tidak ada tertib. Tertib mana satu nak buat, nak sapu debu dulu ke ataupun nak sapu air dulu, ataupun nak sapu air tu ataupun nak sapu debu, mana-mana boleh. Kemudian bila hendak sembahyang wajib basuh anggota wuduk yang baik dahulu, lepas itu bertayamum. Kalau hendak sembahyang wajib basuh anggota wuduk yang baik dahulu, lepas itu bertayamum. Ikut tertib anggota wuduk, tetapi tidak wajib tertib antara basuh dengan tayamum pada satu anggota. Kalau nak buat ikut anggota wuduk tu, itu dia dikenakan tertib. Contoh muka, tangan, lepas tangan kepala, lepas kepala kaki, itu yang kena tertib. Tapi antara nak basuh tu kanan kiri tu, anggota yang macam tangan tu boleh. Nak buat debu tayamum dulu, ataupun air dulu baru debu tayamum. Umpama sakit pada tangan kiri, wajib basuh muka dahulu. Lepas itu boleh pilih basuh tangan kanan dan tayamum ganti daripada tangan kiri, atau tayamum dahulu kemudian basuh tangan kanan. Di sudut tayamum begitu, kerana kedua-dua tangan itu seperti anggota yang satu, demikianlah dikiaskan pada kaki. Kaki pun sama juga, cuma kita kalau anggota wuduk tu disunatkan kita tayamun. Tayamun ni mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Itu dari sudut kanan ke kiri, dari sudut tayamum boleh, Sahibul Jabirah. Sahibul Jabirah ini baru kita masuk Sahibul Jabirah. Apa maksud Sahibul Jabirah? Sahibul ni tuan. Jabirah ni balutan. Balutan macam simen ke, balut kain ke dekat tangan yang cedera. Itu dipanggil sebagai jabirah. Ataupun kita balut dengan plastik tadi. Balut plastik termasuk juga dalam balutan. Itu dipanggil sebagai jabirah. Ataupun dipanggil sebagai al-asaib, dia sama juga. Al-asaib. Al-asaib dia lebih pada balutan saja, ataupun dipanggil sebagai, ada orang dulu dia balut dengan menggunakan kayu, letaknya kayu, ini perubatan tradisional lah. Letaknya kayu kemudian dibalut dengan kain. Itu kalau orang patah, tapi cara sekarang ni dia simen, dia simen, ataupun tak simen pun dia balut dengan kain, kain bagi anggota dia kita pelihara, Apa maksud jabair? Jabair ni jamak. Jamak maknanya jamak ni banyak. Jabair ini dari sudut bahasa Arab lah. Ataupun kita panggil jabirah. Jabirah ni mufrad, bermakna ikatan yang diletakkan di atas anggota yang patah, bagi mengikat atau membalutnya, bagi tujuan mengikat atau membalut anggota yang patah. Dan al-asaib, al-asaib jamak kepada isabah. Isabah yang bermaksud ikatan yang diletakkan di atas anggota yang luka, bagi menjaganya daripada kotoran-kotoran sehingga ia sembuh. Jadi kita faham jabair ni dia bermakna ikatan yang diletakkan pada orang yang patah.
Kalau kita nampak sekarang ni simen dah. Jabair ni simen. Kalau asaib ni asaib ataupun asabah ni balutan yang membaluti luka. Luka-luka, ya. Sehingga tempoh dia sembuh, ya. Oleh kerana Islam adalah agama yang memudahkan, maka ia telah mengambil berat dalam masalah ini, di mana Islam telah mensyariatkan beberapa hukum, menggabungkan antara menunaikan ibadat dan menjaga keselamatan manusia. Islam ni dia tidak memaksa, kan? Hebatnya Islam ni agama rahmat, agama yang menjaga maslahah seluruh umat Islam ni. Dan Islam tidak memaksa kita untuk kena ikut macam ni, mana ada maslahah, ada keharusan kepada orang yang tak boleh, tak boleh kena air dan sebagainya, sakit, Hukum al-jabair dan asaib, pesakit yang ditimpa luka atau patah, kadang-kadang berhajat kepada meletakkan ikatan balutan dan ubat di atas tempat luka atau patah, dan kadang-kadang tidak memerlukannya, kan? Dia yang balut tu hukumlah, hukum kena yang balut tu tertakluk pada ni, dan juga yang tak letak balutan pun sama juga. Contoh doktor kata kamu ni tak boleh balut lah, biar dia elok dengan seri, tapi syarat jangan kena air. Itu pun sama juga, termasuk dalam bab dia tak boleh kena air, mudarat juga, macam orang balut. Sekiranya perlu meletakkan balutan, maka ketika itu dia wajib melakukan 3 perkara. Di dalam fiqh Syafi'i dia agak berat sikit, bab tentang meletakkan balutan ni, dan juga untuk mengambil tayamum, untuk solat. Dia berat sikit untuk ikut, tapi kita belajar, kita kena ikut lah. Kita belajar, kita kena ikut. Kita tak boleh ambil ikut mazhab lain memang ada mudah. Ada yang kata tak perlu tayamum, hanya sapu saja, kan? Sapu saja, kan? Macam ambil wuduk, sapu saja, tak payah basuh, sapu saja, kemudian boleh solat, tak payah qada. Tapi dalam fiqh Syafi'i dia agak berat, dia agak berat. Jadi kalau kita yang mengaji ni, jadi jangan kita ambil yang mudah, nak ambil terus mazhab lain. Kita kena mengaji mazhab kita, dia kita cuba ikut, kan? Kalau ada kata ulama pandangan yang lain mengatakan boleh ambil keringanan, ada pandangan ulama lah mengatakan boleh, kita boleh ambil, tapi kita baca dulu, antara 3 perkara, yang pertama membasuh bahagian yang selamat, yang ini tidak sakit pada anggota yang luka atau patah. Mana anggota selamat tadi syaratnya dia kena basuh. Dia kena basuh luka tersebut, Kemudian yang keduanya menyapu seluruh balutan atau ikatannya. Yang ketiga bertayamum sebagai ganti membasuh bahagian yang sakit apabila sampai kepada anggota tersebut ketika berwuduk. Yang ni dia pensyaratnya, yang pertama, kalau anggota tadi, kan, anggota tadi yang luka tadi, yang perlu kita balut, kita kena basuh. Yang pertama, sekiranya ada najis siapa, kita basuhlah yang mana yang termampu. Kemudian ambil wuduk. Itu yang pertama. Lepas tu ambil wuduk, waktu nak ambil nak solat tu, dia kena basuh anggota yang sempurna tu, kan? Anggota yang sempurna seperti mengambil wuduk tadi. Kemudian dia kena, yang ketiganya dia kena bertayamum, ganti daripada anggota yang tidak boleh kena wuduk. Itu 3 syarat, 3 syarat. Tapi kita baca lagi, Okey, hukum sembahyang ada huraian. Ni sembahyang, jika tampal itu, tadi saya rujuk kitab Fiqh Manhaji,
Ni kita rujuk kitab ni pula, kitab Idaman Penuntut. Apa kata hukum? Dia punya hukum tampal berkait dengan hukum semayang. Jika tampal itu pada anggota tayamum, muka dan tangan, wajib qada bila sudah sembuh. Sama ada diletak tampal itu dalam masa suci atau dalam masa berhadas. Kalau tampal itu pada anggota tayamum, muka dan tangan. Muka dan tangan itu anggota wuduk, kan? Dan juga anggota tayamum. Disebut sini wajib qada bila sudah sembuh. Kalau melibatkan anggota muka dan juga tangan. Nak tak nak, maknanya kita semayang tu kena semayang. Semayang tu sebagai kita hormat waktu lah. Kalau macam semayang tu kita kena hormat waktu. Jadi bila sudah sembuh kita kena qada, ganti balik. Itu sekiranya anggota cedera muka dan tangan. Itu yang pertama. Yang kedua, jika tampal itu bukan pada anggota tayamum. Bukan pada anggota tayamum. Seperti kaki. Tetapi diletak masa berhadas, wajib qada juga. Jika tampal itu bukan pada anggota tayamum. Tayamum seperti kaki, tetapi diletak masa berhadas, wajib qada juga. Maknanya semayang tu memati waktu jugalah. Memati waktu je. Wajib qada. Maknanya qada ni ganti juga. Ganti juga. Ganti juga. Pasal dia kalau ikut dia, walaupun dia bertayamum, tapi anggota tayamum tak boleh ambil. Yang dekat kaki dia luka. Tapi dia berhadas. Berhadas. Dalam keadaan berhadas. Dia tak boleh kena air ni, maksudnya ni orang ni dia berhadas. Yang ini masalah orang yang sakit. Orang yang sakit. Tapi tampal luka tu bukan dekat tangan muka. Bukan dekat kaki. Tapi dia ni masih lagi berhadas. Wajib qada juga. Wajib qada juga. Yang ketiga, jika tampal itu bukan pada anggota tayamum. Bukan pada anggota tayamum. Dia letak dalam masa suci. Dia letak dalam masa suci. Maknanya dalam keadaan suci. Sudah ni lah. Suci ni maknanya dia dah berwuduk lah. Daripada hadas, suci daripada hadas, tetapi ada najis di tempat yang tiada dimaafkan, wajib qada juga. Maknanya ada najis. Dalam keadaan dia suci tadi, dia ada wuduk, maknanya sebelum letakkan jabat air tu dia dah ada wuduk, cumanya masalah dia ada najis kat situ. Jadi dia kena qada juga. Yang ketiga. Jadi berat, tak boleh. Tak tahu ada najis. Jadi najis apa yang maksud najis tu? Contoh najis ni, kalau kita faham, kalau mungkin lah perubatan tu menyebabkan jadi najis, ataupun najis yang memang najis, kut darah daripada dia tu pun mengalir tu pun dikira najis juga, ataupun apa-apalah. Kita nak kata macam mana contoh tu. Kalau dia tak tahu dia ada najis. Dia tak tahu ada najis. Tak tahu tu tak apa. Kalau dia sendiri tahu ada benda tu ada najis. Ada najis tu maknanya dia kena qada lah kalau yang faham yang ketiga ni. Kemudian yang keempat, jika tampal itu bukan pada anggota tayamum, diletak dalam masa suci daripada hadas dan tidak ada najis yang tiada dimaafkan, tetapi tampal itu besar atau lebar lebih daripada kadar yang dikehendaki. Banyak makan anggota yang baik, anggota yang elok lah. Mana dia melebihkan tempat yang cedera tu, dia lebihkan balut. Wajib qada juga. Ini dalam masalah yang keempat, masalah ni lah. Masalah yang keempat ni dia melebihkan. Itu maknanya kena kadar yang mana yang perlu dibalut. Kadar mana perlu balut,
Itu ikut kepada kadar. Kalau lebih dia kena qada. Tak apa, kita baca dulu. Kemudian yang kelima, jika tampal itu bukan pada anggota tayamum, diletak masa suci daripada hadas dan tidak ada najis yang tak dimaafkan. Tak ada najis, jadi anggota tu bukan anggota tayamum ataupun anggota wuduk. Sedang tampal itu sekadar yang dikendaki sahaja, tiadalah wajib qada. Dia yang kelima ni baru lepas. Dia bukan anggota tayamum, dia letak pada masa suci, kan? Maksud suci ni maksudnya waktu dia nak pakai jabirah tu dia basuh dan juga dia ambil wuduk, kan? Baru dia balut. Itu maksud suci. Dan tidak ada najis yang tak dimaafkan. Mana tak ada najis ke tempat tu, sedang tampak itu sekadar yang dikehendaki, mana tidak lebih daripada kadar yang ditetapkan, maka tiadalah wajib qada. Tuan-tuan kalau ikut kan, yang ada pada hari ni orang yang balut tangan, kan, yang luka ni rasa-rasanya nak ikut ni susah, nak ikut susah. Mana nak fikir nak basuh, nak ambil wuduk, kan, ketika tu, kan, orang dalam keadaan sakit ni susah, namun ada juga pandangan ulama mengatakan, tapi kita ini mazhab Syafi'i lah, kan, yang tadi kita pastikan 3 syarat tu. Kalau fiqh manhaji disebut tadi 3 syarat, tapi yang kita belajar ni, kita seboleh-boleh ni kita cuba ikut, Yang pertama tadi, sebelum nak balut tu, kita pastikan diri kita dalam keadaan suci daripada hadas kecil, hadas besar. Maknanya kita kena ambil wuduk lah sebelum nak balut tu. Dan yang keduanya, kita kena apa tadi? Kita kena menyapu seluruh balutan atau ikatan. Kan? Maknanya kita sapu. Sapu tu maknanya kita sapu. Maksudnya sapu dengan air ataupun sapu dengan air tu. Anggota yang sempurna, kan? Anggota sempurna dengan air. Kemudian yang tempat yang balut tu, yang tak boleh kena air, digantikan dengan tayamum, kan? Kalau syarat tu kita boleh ikut, boleh lepas. Kalau ikut yang syarat yang kelima tu, yang tak perlu qada. Tapi kalau tak ambil wuduk, dah balut tadi, dah balut, tak ada ambil wuduk, kalau ikut syarat Imam Syafi'i memang kena qada, kena ganti solat. Namun ada pandangan mazhab lain, tapi bukan kita boleh terus kita nak ikut yang mudah, mazhab Imam Hanafi dan Imam Maliki, dia mengharuskan boleh, boleh anggota yang tu digantikan dengan tayamum dan juga boleh solat, boleh solat, tak payah basuh tadi, tak payah ambil semayang, kemudian tak perlu qada, solatnya tak perlu qada. Dia agak mudahlah pandangan dia, tapi yang itu yang pandangan yang diguna pakai yang inilah, yang di Malaysia ni orang ambil pandangan tu. Sebab kalau nak ikutkan pandangan yang kita belajar dalam kitab ni, agak susah dengan masyarakat kita pada hari ni. Bayangkan orang yang berbalut tangan ni, berbulan, berminggu, makan masa berbulan, baru nak sembuh, nak buka tu. Nak qadanya, bukan senang nak qada solat. Tapi ada je pandangan, saya ambil pandangan Imam Nawawi yang mengatakan tak perlu qada. Tapi syarat tu tadi kita ambil ikut syarat Syafi'i, kita berwuduk sebelum balut jabirah tadi. Kemudian kita wuduklah anggota yang sempurna. Kemudian bertayamum, solat, tak perlu qada solat. Itu pandangan Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau ikut pandangan yang ini memang agak ketat. Yang kelima ni memang boleh ikut. Yang 1 sampai yang 4 tu agak susah sikit. Ambil nombor 5 senang sikit. Ambil nombor 5 lah. Tapi kita tahu, andai kata kita ni, kita nak balut apa kan, luka ke apa kan, kita nak balut,
Tak boleh kena air, eloklah kita terlebih dahulu kita wuduk dulu. Kita wuduk dulu. Ya. Itu kalau kita pada sendiri Ustaz. Itu kita yang mengajilah, usul pada kita mengaji. Ada wuduk tu jalan tu dia. Tapi macam orang yang di luar tu, itu mungkinlah ada keringanan bagi dia. Adalah pandangan-pandangan ulama lain boleh ikutlah, ya. Macam memang ada pandangan yang mengatakan mudah memang tak perlu tayamum pada. Hanya sekadar basuh dengan sapu dengan air saja. Ada juga pandangan tu. Tapi itu memang mudah sangatlah. Tapi kita yang mengaji ni, kita kalau boleh kita ikutlah. Kita ikut, cuba ikut. Ya. Kalau kita tak mampu tu, apakan daya. Ya. Kita ambil tanyalah orang yang lebih pakar lagi. Ya. InsyaAllah. Wallahu alam. Ada satu lagi. Last ya. Satu fardu, satu tayamum. Satu tayamum boleh digunakan untuk satu fardu. Satu tayamum hanya boleh digunakan untuk satu fardu. Dan beberapa sunat sahaja. Kalau sunat, dia tak ada masalah. Mana berapa sunat tu banyaklah. Satu fardu, kalau nak solat fardu, dia kena ambil satu tayamum. Kalau nak buat solat lain, dia kena ambil tayamum lain. Ya. Tapi dia hanya tayamum saja. Macam tadi masalah tadi, dia nak contohnya dia nak qada solat yang lepas. Solat dia hanya tayamum saja, dia tak perlu basuh muka, basuh tangan yang sempurna, dia hanya perlu tayamum saja. Ya. Tak perlu dia nak ulang. Tidak sah digunakan untuk dua fardu macam wuduk. Ya. Tidak sah satu tayamum digunakan untuk khutbah dan sembahyang Jumaat. Ya. Kerana khutbah khususnya bagi khatib ni dia kena baca khutbah ni rukun. Dia kena ada wuduk. Maknanya kalau tak ada wuduk, dia kena tayamum, satu untuk khutbah, satu untuk sembahyang Jumaat. Pendeknya tiap-tiap satu fardu satu tayamum. Itu maksud tayamum dia tidak seperti wuduk. Hanya boleh menggantikan satu saja yang fardu. Ya. Termasuk qada. Solat qada tu fardu, dikira fardu. Satu juga. Nak solat qada lain kena ambil tayamum lagi, ya. Begitulah. Wallahu ta'ala alam. Tak ada soalan tak? Kita telajak masa lah. Maaf sekiranya ada kekurangan sebagainya. Kalau ada soalan apa boleh tanya. Hantar mesej ke telefon saya, insya-Allah boleh tolong jawab. InsyaAllah. Kalau tak tahu kita boleh sama-sama cari jawapan, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح العارفين وارزقنا فهم نبينا وذا المصالح والهام ملائكة المقربين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم فقنا في الدين، اللهم فقنا في الدين، اللهم فقنا في الدين، وعلمنا تأويل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والسنة ذلك رفيقا يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.